Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat teruskan lagi kelas Al-Quran dan Fardhu Ain dalam mata pelajaran sirah. Dalam mata pelajaran sirah ini kita akan membincangkan berkenaan dengan tajuk perkembangan agama Islam pada sudut ibadah. Lihat bagaimana Islam berkembang pada sudut ibadah. Dan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala antaranya ialah solat. Solat. Kita cuba kita lihat bagaimana perkembangan sejarah solat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua umat Islam. Pertama, solat ini difardukan pada tahun ke-10 kenabian. Maknanya Nabi masih lagi berada di Makkah. Semasa Nabi berada di Makkah, tahun yang ke-10 selepas kenabian, maka waktu itulah difardukan kewajipan solat. Yang kedua, cuba murid-murid perhatikan. Yang kedua, perkembangan ibadah solat ini, berlakunya penerimaan kewajipan solat ini pada satu peristiwa. Tahu tak adik murid-murid, peristiwa apa yang berlaku Nabi SAW menerima kewajipan solat? Sudah pasti peristiwa tersebut adalah pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj itu? Iaitu pada 27 Rejab, 27 bulan Rejab. Iaitu bersamaan dengan pada hari ini. Hari ini adalah 27 bulan Rejab, berlakunya sempena peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pada peristiwa Isra' dan Mi'raj tersebut, Rasulullah, yang ketiga kita lihat, Rasulullah dijemput oleh Allah Ta'ala khas ke tempat yang tertinggi, iaitu nama tempat yang tertinggi tersebut iaitu Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah Nabi dijemput oleh Allah Ta'ala untuk menerima kefarduan solat. Yang mana tidak ada makhluk yang dapat sampai ke tempat tersebut melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, perkembangan ibadah solat kita ini asal bila diterima, dijemput di tempat yang tertinggi Sidratul Muntaha, kemudian Allah memfardukan solat kepada 50 waktu. Allah memberi kefarduan solat itu berapa? Awalnya, peringkat awal 50 waktu. 50 waktu solat ini kemudian dikurangkan oleh Allah Ta'ala kepada 5 waktu sahaja. Sebagaimana yang kita laksanakan sekarang, 5 waktu sahaja, yang asalnya disyariatkan kefarduan salat itu sebanyak 50 waktu. Dikurangkan kepada 5 kerana jasa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jasa Nabi dan juga jasa Nabi Musa alaihissalam yang memujuk supaya Nabi Muhammad untuk bertemu kembali Allah dan meminta supaya dikurangkan. Sehinggalah dikurangkan kepada 5 waktu sahaja. Itulah perkembangan ibadah salat dalam Islam. Kemudian yang kedua, kita lihat perkembangan agama Islam pada sudut ibadah, iaitu ibadah laungan azan. Ibadah apa? Laungan azan. Pertama, kita lihat bagaimana perkembangan ibadah azan ini, laungan azan ini. Pertama, disyariatkan setelah membina masjid pada tahun pertama Hijrah. Bila disyariatkan azan? Iaitu setelah Nabi membina masjid. Masjid apa? Iaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada tahun pertama Hijrah. Tahun pertama Nabi sampai ke Madinah, daripada Makkah ke Madinah, pada tahun pertama tersebut Nabi membina masjid, dipanggil Masjid Nabawi. Setelah siap dibina Masjid Nabawi itu, maka diturunkan syariat berkenaan dengan ibadah laungan
azan. Yang kedua, perkembangan ibadah azan ini adalah dicadangkan supaya cadangan laungan azan ini adalah untuk melakukan azan. Cadangan untuk melakukan azan ini adalah tujuannya untuk menentukan masuknya waktu solat. Itu tujuan cadangan untuk melakukan azan. Cadangan untuk melakukan azan adalah untuk menentukan masuknya waktu solat. Nak memanggil orang, nak memberitahu kepada orang ramai bahawa waktu salat telah masuk. Yang ketiga, Abdullah bin Zaid Al-Ansari disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan azan ini kepada Bilal bin Rabah. Abdullah bin Zaid Al-Ansari inilah yang mula-mula bermimpi, kemudian memberitahu mimpi dia berkenaan dengan laungan azan itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membenarkan bahawa mimpi Abdullah bin Zaid itu adalah mimpi yang benar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Abdullah bin Zaid Al-Ansari ini untuk mengajarkan kepada Bilal bin Rabah, untuk Bilal bin Rabah melakukan azan tersebut. Selain daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari yang bermimpi laungan azan ini, juga termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab, juga bermimpi sama seperti Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Yang keempat, perkembangan ibadah azan ini juga pada berlakunya peristiwa pembukaan kota Makkah. Azan Zuhur dilakukan di atas Kaabah pada hari pembukaan kota Makkah. Setelah Nabi dapat membuka kota Makkah, pada masa itu Nabi menyuruh Bilal bin Rabah untuk melakukan azan di atas Kaabah pada azan salat Zuhur. Okey, seterusnya perkembangan agama Islam pada seluruh ibadah. Ibadah yang ketiga yang akan kita lihat pada hari ini iaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ni kita lihat perkembangan ibadah puasa ni difardukan ibadah puasa ini bila, iaitu pada tahun kedua Hijrah. Bilakah difardukan ibadah puasa? Iaitu pada tahun kedua Hijrah. Selepas Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah, tahun yang kedua selepas itu barulah difardukan ibadah puasa. Yang kedua, berkenaan dengan ibadah puasa ini, apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan? Ada dua peristiwa yang besar yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran, iaitu peristiwa penurunan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan yang kedua iaitu peristiwa perang Badar yang kita pelajari pada tahun 4 sebelum ini. Dua peristiwa ini adalah peristiwa yang besar yang berlaku pada bulan Ramadan. Itulah tiga ibadah yang kita belajar pada hari ini. Bagaimana perkembangan ibadah salat, perkembangan ibadah laungan azan, kemudian yang ketiga perkembangan ibadah puasa itu sendiri. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi akan datang berkenaan dengan perkembangan Islam pada sudut ibadah yang lain. Sehingga itu kita jumpa lagi akan datang. Moga-moga pelajaran kita pada hari ini mendapat manfaat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.